شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan sidang penonton, muslimin dan muslimat, teman-teman, sahabat-sahabat dan semua mereka yang bersama dalam siaran live Daurah Isra' wal Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini. InsyaAllah pada malam ini kita sambung daurah ini bagi siri yang ke-14. Dan sebagaimana yang saya sebutkan semalam, semua siri-siri daripada 1 hingga 13 tuan-tuan boleh dapatkan di dalam YouTube. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung muka surat 47. Musafir yang dinaungi bimbingan rahmat ilahi. Jadi selesailah kita pada bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj pada permulaannya, iaitu ketika Nabi didatangi oleh Jibril, kemudian Nabi dibedah dadanya oleh Jibril, dibasuh hatinya dengan air Zam-Zam, dibedah dada hatinya, dimasukkan iman dan ilmu. Jadi semua itu telah kita kupas dan kita huraikan dalam pengajian kita dalam 13 siri. Baik, untuk bab yang kedua, kita bermula dengan siri yang ke-14 ini. Tajuknya ialah musafir yang dinaungi rahmat ilahi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas Burak. Semalam akhir sekali kita bincang tentang Burak. Dan kita juga menyentuh sedikit tentang demokrasi, ataupun pendekatan demokrasi berpilihan raya yang diambil oleh sebahagian besar gerakan-gerakan Islam di dunia. Jadi pada malam ni kita masuk matan dia. Ini matan setelah Rasulullah dinaikkan ke atas Burak, maka bermulalah satu permusafiran yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda. Di dalam sepanjang perjalanan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril. Di mana Jibril, baginda dan Jibril telah dipanggil beberapa kali di kiri dan kanan perjalanan baginda. Di dalam perjalanan itu juga baginda telah bertemu dengan seorang wanita di mana yang memperhiaskan dirinya, seorang wanita
yang menghiaskan dirinya, di mana memakai perhiasan yang cukup banyak dengan berbagai-bagai perhiasan. Wanita itu juga memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak menyahutnya. Setelah sampai ke Baitul Maqdis, ini matan kita baca dulu. Lalu Jibril bertanya kepada baginda, tahukah kamu wahai Muhammad, siapakah yang telah memanggil kamu sepanjang perjalanan tadi? Rasulullah menjawab tidak. Tidak tahu. Lalu Jibril berkata, panggilan yang pertama tadi ialah panggilan Yahudi. Sekiranya engkau menyahut panggilan itu, maka umatmu semuanya akan mengikut Yahudi. Panggilan yang kedua ialah Nasrani. Jika engkau menoleh pada panggilan itu, maka umatmu akan mengikut ajaran dan cara hidup Nasrani. Kemudian panggilan yang ketiga, ada pun perempuan yang engkau lihat dan engkau temui dengan perhiasan itu adalah dunia. Jika engkau menoleh kepadanya, nescaya umatmu tidak akan tersisa lagi, melainkan semuanya akan tunduk dan patuh kepada dunia. Semua itu adalah mengikut riwayat daripada Abi Sa'idin Sa'du ibnu Malik bin Sinan Al-Khudri. Demikian juga dinukilkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, daripada Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah daripada Abu Abbas, Muhammad bin Yaqub daripada Abu Bakr, Yahya bin Abi Talib daripada Abdul Wahab bin Atha daripada Abu Muhammad Rashid Al-Hamani daripada Abu Harun Al-Abadi, beliau ialah rajulun dha'fun daripada Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini semua berdasarkan kepada riwayat-riwayat mengikut jalur ini. Sekadar itu sahaja penceritaannya. Riwayat itu laporannya ialah Nabi telah dipanggil oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh dunia. Dua lagi yang dipanggil oleh Nabi yang sering disebut di dalam penceritaan atau pengkesahan peristiwa Isra' dan Mi'raj, itu dipanggil oleh syaitan dan bertemu dengan dunia yang wanita yang bongkok yang melambangkan usia dunia. Itu ada di dalam periwayatan-periwayatan yang banyak dipertikaikan oleh para ulama hadis. Jadi saya datangkan mana yang dikira paling kuat periwayatan dalam meriwayatkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Baik, kalau kita lihat dalam riwayat ini, setelah meneliti riwayat-riwayat yang begitu banyak mengenai Isra' dan Mi'raj, saya dapati riwayat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Ifrit, yakni syaitan, agak kurang diberikan perhatian dan penekanan mengenainya. Jadi sungguh pun begitu, saya akan sebut ulas sedikit dalam pengajian kita ataupun dalam syarah kita berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini. Baik, apakah hikmat dan pelajarannya? Tadi matan dia. Walaupun matan dia sikit berdasarkan riwayat. Jadi sekarang kita cuba melihat daripada sudut gerakan Islam, dakwah dan perjuangan Islam pada masa kini. Yang pertama sekali, Nabi SAW telah dipanggil oleh Ifrit, ataupun dipanggil oleh sejenis daripada jin yang dinamakan Ifrit. Sebab tu kalau kita lihat dalam pembicaraan, jin ini sejenis makhluk. Jin ini adalah sejenis makhluk yang ditaklifkan oleh Allah dengan hukum syarak sebagaimana yang ditaklifkan oleh Allah kepada manusia. Itu dia jin. Di mana jin adalah satu kejadian yang lain daripada manusia. Jin dicipta daripada api, malaikat daripada nur, cahaya, dan manusia daripada tanah. Kerana itu Allah Ta'ala sebut, wa khalaqal janna min marijin min narin, dan kami jadikan jin ini daripada
api yang menjulang, api yang membuak-buak. Jadi maknanya itu ciptaan yang berlaku ke atas jin. Dan jin ini wujud dicipta oleh Allah beribu tahun lebih awal daripada kejadian Adam. Sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Demikianlah jan, iaitu bapa kepada segala jin, kami ciptakan dia dulu daripada kamu, daripada ciptaan api yang menjulang-julang. Jadi maknanya api yang berkobar. Dan setengah kajian, setengah menunjukkan, dan jin kami jadikan sebelum daripada kamu, daripada api yang panas menyerap. Maknanya min naris samum, iaitu api yang menyelinap masuk ke dalam liang-liang roma. Ini makna nak menunjukkan bagaimana ciptaan jin itu. Dan ciptaan jin ini Allah Ta'ala cipta sama dengan manusia, iaitu untuk memikul dan menanggung risalah Islam ataupun risalah agama Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam satu ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'ibadati. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan diri kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa jin dipertanggungjawabkan oleh Allah sama dengan pertanggungjawaban yang dipikulkan oleh Allah ke atas manusia. Jadi makna jin ada hukum sebagaimana hukum kita, iaitu hukum Islam. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa tentang ciptaan jin itu. Dan ulama-ulama menyatakan bahawa sebahagian ulama membincangkan tentang jin. Di antaranya, jin terbahagi kepada beberapa jenis jin. Ini kalau kita lihat di dalam riwayat daripada Al-Baihaqi, riwayat daripada ulama-ulama, mereka menjelaskan bahawa jin itu ada 3 jenis kejadian dia. Adapun ada 3 jenis jin. Kalau kita nak buat secara umum. Yang pertama, kata Rasulullah, jin itu yang pertama dijadikan dia pada kejadian asalnya ialah boleh terbang. Ini ada kejadian, ada jenis jin boleh terbang, yang boleh bergerak. Ada jenis jin kejadiannya anjing dan ular. Ini kejadian asal, daripada kejadian asal dia. Walaupun dia boleh berubah-ubah, tetapi dia akan balik menjadi kejadian asal dia. Contohnya anjing yang dijadikan dari jin dalam kelompok anjing, maka dia boleh berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain, tapi akhirnya dia akan kembali menjadi anjing semula. Ini maknanya kerana itu asal dia. Ada asal boleh terbang, ada asal daripada dijadikan dalam bentuk anjing dan ular. Sebab itu Nabi SAW dalam hadisnya mengajar kita, apabila ada ular hitam yang masuk ke dalam rumah, maka jangan pukul ia kecuali memberikan 3 kali amaran. Maknanya 3 kali amaran. Jika engkau jin, sila keluar. Beri dia masa untuk keluar. Lepas itu jika engkau jin, sila keluar. Beri masa untuk dia keluar. Kali yang ketiga, jika engkau jin, maka sila keluar. Tiba-tiba dia tak keluar, maka boleh dipukul. Ini makna boleh dipukul. Ini nak menunjukkan bahawa kita beri ruang. Kerana menghormati makhluk saudara kita. Mereka pun saudara kita. Kalau kebetulan mereka jin yang beriman. Sebab jin ni ada 2 kelompok, ada dipanggil jin rahmani, jin yang beriman, dan ada jin yang sesat, iaitu jin-jin yang jahat. Jadi makna sekarang kita beri dia peluang. Jadi ada jin yang kejadiannya daripada kejadian asalnya ialah anjing, dan kejadian asalnya adalah ular. Dan ada jin yang kejadian asalnya berjalan seperti manusia. Ini mungkin kadang-kadang orang jumpa jin sebagaimana manusia, boleh jadi itu jin dalam kelompok yang ketiga. Itu kejadian-kejadian jin yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dalam periwayatan bahawa ketika Nabi SAW berhijrah dengan Isra' dan Mi'raj, ditemani oleh Jibril ini, Nabi telah dipanggil oleh Ifrit.
Jadi ifrit ni ialah bukan kejadian lain daripada jin, tapi ifrit inilah satu kelompok daripada kelompok jin. Dan ada ulama menyatakan bahawa semua ifrit itu daripada kelompok jin yang kategori yang ketiga tadi, iaitu kejadian manusia yang berjalan seperti manusia. Dan namanya ialah kelompok ifrit ataupun ifrit. Dan ini kita dapat lihat ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman berbincang. Nabi Sulaiman panggil semua manusia sambil panggil semua jin. Kan itu kehebatan Nabi Sulaiman. Dan di mana dua orang Nabi yang diberikan kerajaan yang besar, iaitu Daud dan Sulaiman. Nabi Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Di mana diberikan kerajaan yang besar. Menguasai dunia, boleh memerintah angin, boleh memerintah binatang, boleh memerintah segala benda yang ada dalam makhluk dalam laut, makhluk di udara, semua diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jadi satu hari Nabi Sulaiman berbincang dengan manusia dan jin. Panggil. Nak bincang apa? Nak bincang bagaimana nak pindahkan istana Ratu Balqis. Nak angkat istana Ratu Balqis. Lalu kata ifrit. Ini kita lihat dalam kisah penceritaannya. Allah Ta'ala sebut. Bagaimana ifrit berkata. Qala ifritun. Berkata ifrit. Minal jinni. Dia sebahagian daripada jin. Jadi Allah jelaskan bahawa ifrit itu siapa? Ifrit itu bukan orang. Bukan manusia. Ifrit adalah sebahagian pada jin. Ana atika bihi qabla an taqum min maqamik. Dia kata, aku akan datangkan. Aku boleh, kata ifrit. Sebab ifrit ini sejenis jin. Mengikut kata para ulama, jin yang paling bijak ialah ifrit. Itu paling genius jin ini. Di mana dia paling bijak dan dia paling jahat. Itu kata setengah ulama. Jadi dahlah cerdik, jahat pula. Jadi tentulah kejahatan dia tu sangat kreatif, sangat hebat, sangat seni. Kerana dia cerdik. Maklumlah orang bodoh menipu dengan orang cerdik menipu, lebih bahaya orang cerdik menipu. Sebab kita payah nak faham bila orang cerdik menipu. Tapi bila orang bodoh menipu senang. Dia akan menipu orang panggil, nampak atas darat dia tipu. Tapi ini ifrit, jin yang paling bijak dan jin yang paling jahat. Dia kata apa? Dia kata ana atika, aku akan datangkan bihi dengannya, dengan istana Balqis itu, qabla an taquma min maqamik, sebelum daripada engkau berdiri daripada tempat engkau duduk tu. Jadi kalau ketika ni engkau duduk, sebelum engkau berdiri tu, istana apa ni, istana kota, istana Balqis, aku dah boleh bawa kepada kamu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan dia kata apa? Dan sesungguhnya aku akan membawakan kepadamu, aku ni kuat, aku ni adalah gagah untuk membawa kepadamu dengan amanah. Amanah tu maknanya aku akan buat sesukses yang mungkin, sebaik yang mungkin. Aku akan bawa, tak tinggal apa pun. Istana Balqis tu siap sekali dengan tapak-tapak dia sekali. Aku akan bawa ke hadapanmu sebelum engkau berdiri, wahai Sulaiman. Jadi kagum Nabi Sulaiman. Kenapa? Tengok kepantasan, pantasnya seorang kegagahan jin, rakyat dia yang di kalangan jin yang boleh membawa istana dengan begitu cepat. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki di kalangan manusia yang soleh. Bangun seorang laki-laki soleh. Qala allazina indahu ilmun minal kitab. Maka tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang mempunyai ilmu tentang kitab. Ini nak cerita apa? Nak cerita gagah dengan ilmu. Di mana jin tadi, ifrit tadi gagah, tapi tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Tapi yang seorang ni manusia. Mana kegagahan dia tak tahulah. Mana kegagahan manusia saja, bukan kegagahan jin, tetapi cerdik ataupun berilmu. Jadi qala allazina indahu ilmun, berkatalah seorang laki-laki yang di sisinya ada ilmu minal kitab, daripada kitab. Dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Dia kata, aku akan bawa kepadamu istana Balqis sebelum daripada engkau berkelip mata. Ini makna lagi cepat. Yang tadi daripada duduk tak sempat berdiri, istana dah ada kat depan. Yang ni pula, aku akan bawa kepada kamu lebih cepat, iaitu sebelum engkau berkelip mata.
Dan diriwayatkan bahawa bila dia cakap begitu, Nabi Sulaiman berkelip je, celik tu dah ada dah depan dia. Ini nak menunjukkan bagaimana kehaibatan. Lalu adalah huraian-huraian para ulama tentang kisah allazina indahu ilm. Mana laki-laki soleh yang alim ini, di sisi yang mempunyai ilmu yang alim, maka ramailah yang buat ulasan. Ada yang kata dia beramal dengan ayat-ayat Allah, dia ada zikir dia dan sebagainya. Jadi maknanya itu dia ilmu menandingi kudrat. Maknanya kuat macam mana pun manusia, dia tak boleh menandingi ilmu dan orang-orang yang saleh. Kenapa? Kerana orang yang saleh bersama dengan Allah. Orang-orang yang saleh bersama dengan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW, mengikut riwayatnya, telah dikejar oleh Ifrit sambil memanggil-manggil Rasulullah agar berhenti dan menoleh. Ini dalam riwayat dia, di mana Ifrit ni kejar Nabi. Ifrit kejar Nabi. Ifrit tadilah, Ifrit yang kuat gagah tadi di kalangan jin. Peristiwa ini memberi pelajaran dan kesedaran kepada kita bahawa setiap umat Muhammad yang sedang menuju kepada Allah, yang salik, yang berjalan menuju kepada Allah, akan sentiasa digoda, dipanggil dan dipengaruhi oleh pujukan syaitan sepanjang zaman. Ini makna nak menunjukkan bahawa kalau Nabi dipedaya, dikejar oleh iblis, oleh jin, maka kita semua akan dikejar oleh mereka. Kita semua ni akan sentiasa diburu oleh mereka. Jadi kalau nak berjaya macam mana? Sebagaimana Nabi berjaya. Mengapa Nabi berjaya? Dengan tak mengabaikan panggilan Ifrit. Dan kita dah sebut dah bahawa ni, Nabi berjaya sebab Nabi telah dibekalkan dengan iman dan ilmu dalam dada Nabi. Jadi kalau kita nak berjaya, tak nak terpengaruh dengan Ifrit, tak nak terpengaruh dengan panggilan syaitan, dengan panggilan jin, maka caranya formula yang sama, iaitu iman dan ilmu. Jadi itu cara nak selamat. Nak mengalahkan syaitan, iman dan ilmu. Sebagaimana berkata qala allazina indahu ilmun tadi. Seorang laki-laki yang soleh, yang berilmu, dia boleh mengalahkan jin, membawa istana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Jadi begitu kita manusia ni, bila ada ilmu dan iman, dia boleh mengalahkan siapa saja. Dia boleh mengalahkan siapa saja. Dia boleh mengalahkan syaitan. Dia boleh mengalahkan dunia. Dia boleh mengalahkan manusia. Dia boleh mengalahkan nafsu. Semua dia boleh kalahkan. Dengan syarat iman dan ilmu. Itu makna nak menunjukkan pentingnya bekalan itu. Jadi semua umat ini akan dipanggil oleh syaitan. Akan dipanggil oleh syaitan. Kerana itulah janji syaitan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, aku akan, hujung ayat tu cerita wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Bukan seorang dua, bukan satu generasi, tapi seluruh anak Adam aku akan sesatkan. Wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan yang aku tak boleh nak sesat hamba-Mu yang saleh. Makna yang beriman, yang berilmu dan saleh. Sebab apa? Kenapa tak sebut iman dan ilmu? Illa ibadaka minal ulama. Ataupun illa ibadaka minal, apa lagi? Illa ibadaka minal, ubad. Abid ataupun ahli-ahli ibadah. Kenapa tak sebut begitu? Kenapa sebut mukhlisin? Hamba-Mu yang ikhlas? Ini nak menunjukkan bahawa seorang mukmin dan seorang alim yang mukmin, yang beriman dan ditambah dengan soleh, dia tidak dapat dipedaya oleh syaitan. Kalau setakat ilmu, kena tipu lagi. Sebab syaitan pun mengaji. Jangan kita ingat syaitan ni tak mengaji tau. Syaitan, bapak dia dulu, dia antara yang figure besar dalam kalangan jin, ialah iblis. Iblis ni mengaji dengan malaikat. Dia bukan belajar dengan manusia. Dan dia bukan belajar 20 tahun mondok. Jin, iblis. Dia bukan duduk pondok 30 tahun. Dia duduk 1000 tahun. Banyak ilmu dia. Banyak benda yang dia tahu. Maka, sebab itu ilmu semata-mata tidak dapat menyelamatkan kita jika tidak ikhlas dalam berilmu. Begitu juga beramal. Amal saja semata-mata tidak akan
menyelamatkan kita daripada iblis. Ya? Kalau kita tidak ikhlas. Kerana bila seorang itu ikhlas menyembah Allah, tidak ada tujuan dia melainkan lillahi ta'ala, maka dia tidak boleh dibeli. Itu manusia hamba yang sebenar. Tak boleh dibeli. Berilah pangkat sebesar mana pun. Boleh terima pangkat. Tetapi jangan beli saya. Saya ada maruah. Hanya orang yang berilmu, yang saleh, yang ikhlas. Dia tak boleh dibeli. Lepas tu kalau kita lihat sejarah Sultanul Ulama Imam Izzuddin Abdus Salam. Baik, cerita sangkut sikitlah cerita dia, sentuh sikit. Di mana Syekh Imam Izzuddin Abdus Salam, satu ketika kerajaan Mesir ini tak ada mufti. Tak cari mufti, tak ada mufti lah. Qadi, dia ataupun dipanggil ketua hakim negara. Nak lantik ketua hakim negara tak ada. Mungkinkah ketua hakim negara sebelum padanya meninggal? Maka adalah ura-ura nak lantik Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Imam Izzuddin ni ulama besar di Mesir pada masa itu. Ya? Dia dipanggil sebagai Sultanul Ulama, pemimpin para ulama. Dari segi ilmunya, dari segi warak dia, dari segi ketegasan dia. Lalu bila dengar kata dia nak dilantik menjadi ketua hakim negara, Imam Izzuddin pun bercadang nak melarikan diri. Nak keluar daripada negara Mesir. Kenapa dia larikan diri? Kerana dia tidak sanggup untuk memikul amanah sebagai ketua hakim negara. Dia tak nak dibebani begitu. Dah boleh melarikan diri, ulama melarikan diri daripada pentas pentadbiran dan pentas kerajaan, boleh. Asalkan masih ramai yang menggantikan dia jika dia melarikan diri. Jadi kalau kita tak terima, ramai lagi orang yang berkelayakan, orang yang berilmu yang boleh terima. Itu bolehlah tarik diri. Boleh mengelak diri. Itu jadi sebab nanti kau ada orang kata pula, ulama yang menerima jawatan kerajaan, semua ulama tak pakai. Jangan. Jangan kena tengok teliti dulu. Jika sekiranya ada orang boleh mengambil tugasan itu, maka tidak mengapa menolaknya. Dan kebetulan masa itu di zaman Imam Izzuddin Abdus Salam, ramai ribu ulama yang mempunyai kesanggupan, yang alim, yang berkelayakan untuk memikul jawatan ketua hakim negara Mesir. Jadi dia tak nak lepas, dia tak nak kena atas dia pun bercadang nak melarikan diri. Lalu hasrat Imam Izzuddin Abdus Salam sampai kepada Gubernur Mesir. Gubernur Mesir kata pada tentera semua tunggu di sempadan. Jangan biarkan Imam Izzuddin keluar daripada Mesir. Kerana kalau ulama yang seorang ni keluar daripada Mesir, meninggalkan kerajaan Mesir, aku bimbangi Mesir akan berlaku sesuatu yang tidak baik. Hanya nak tunjuk bagaimana izzahnya seorang ulama. Seorang ulama. Lalu Imam Izzuddin bawa bekalan nak keluar daripada Mesir. Sampai di sempadan, disekat oleh tentera. Tentera dah ada dah. Tentera kata Imam Izzuddin tak boleh keluar. Tok Guru tak boleh keluar. Tok Guru kena balik semula. Terima jawatan ketua hakim negara. Jadi tak boleh nak keluar. Dia pun balik semula. Balik semula, dia jumpa Gubernur, dia buat syarat. Dia kata, Tuan Gubernur, saya boleh menerima jawatan yang ditawarkan itu. Dengan syarat. Kata dia, Gubernur, letaklah syarat apa pun. Asalkan kau sanggup menerima jawatan ketua hakim negara. Syarat dia apa? Syarat dia kata, saya nak minta kebenaran. Syaratnya, saya nak jual semua menteri-menteri Mesir yang ada ini. Nak jual menteri. Bayanglah, syarat dia nak terima jawatan ketua hakim negara, nak jual menteri. Lalu tanya dia Gubernur, sebab apa? Lalu Imam Izzuddin Abdus Salam berkata, semua menteri-menteri yang ada sekarang ni, kata Imam Izzuddin, mereka asalnya hamba sahaya. Mereka ni hamba sahaya di luar sana. Hamba sahaya di Sepanyol, hamba sahaya di mana-mana tempat ni. Bila berlaku perang di sana, bergolak perang, lalu mereka mengambil peluang lari daripada negeri mereka datang ke Mesir. Jadi bila mereka duduk sana dulu, hamba sahaya, khadamlah duduk sana. Lalu datang ke Mesir, orang tak tahu mereka ni hamba sahaya. Tapi kerana mereka tu datang daripada negeri yang maju, ilmu pengetahuannya, mereka tu datang pada negeri yang hebat ilmu dia, maka mereka tu alim.
alim dalam urusan pentadbiran, alim dalam urusan macam-macam. Jadi bila sampai di Mesir, mereka dilantik menjadi menteri. Kerana mereka ada kelayakan, tetapi latar belakang mereka adalah hamba sahaya. Lalu kata Imam Izzuddin, seorang yang menjadi hamba sahaya tidak boleh menjadi pemimpin kepada lelaki ataupun kepada orang yang merdeka. Rakyat Mesir ni rakyat yang merdeka, yang bukan hamba sahaya. Sedangkan menterinya hamba sahaya. Oh, kalau begitu kata di gubernur, silakanlah. Maka esok diadakan himpunan. Proses melelong menteri. Lelong menteri ada. Semua timbalan menteri pun lelong. Jadi Imam Izzuddin mengetuai lelongan itu. Naik menteri sekian. Dia pun kata, siapa nak beli menteri ni? Saya jual tak mahal. Sebab dia ni menteri, saya jual tak mahal. Lebih kurang RM2.5 je. Tak ada orang beli. Lalu Imam Izzuddin kata, saya beli. Dia jual lagi seorang. Orang lain tak beli. Dia beli. Akhirnya semua menteri itu dibeli oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Jadi mereka semua jadi apa? Jadi hamba sahaya kepada Imam Izzuddin Abdus Salam. Imam Izzuddin jadi tuan. Lalu bila selesai semua dibeli, Imam Izzuddin pun berkata, wahai menteri, wahai kamu-kamu semua yang dah jadi khadam aku ni, dah jadi hamba sahaya aku isytiharkan di hadapan gubernur, hari ini aku bebaskan kamu dan aku merdekakan kamu. Jadi kamu bila dah merdeka, dah tidak dalam status sebagai hamba sahaya, maka kamu layak menjawat semula jawatan-jawatan yang pernah kamu pegang sebelum ini. Ambil baliklah jadi menteri, jadi apa pun. Tengok bagaimana ulama. Dia bukan nak sebenarnya. Dia bukan nak jadi ke jawatan tu, dia bukan nak jadi tuan, dia bukan nak apa. Cukuplah bagi dia bila Islam itu menaungi kehidupan ummah. Ini makna nak menunjukkan keikhlasan perjuangan. Jadi orang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam perjuangan, siapa boleh tipu dia? Siapa boleh tipu dia? Nak beri harta? Dia kata, aku bukan nak harta, aku nak Allah. Nak beri pangkat? Dia kata, aku bukan nak pangkat, aku nak Allah. Jadi bila manusia nak Allah, dia tidak boleh dibeli walau dengan apa sekalipun. Jadi itu maknanya, kenapa mengapa Malik Iblis tak boleh nak sesatkan orang-orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hambamu yang ikhlas, wahai Allah Ta'ala. Yang ikhlas memang aku tak dapat nak buat apa. Tak boleh nak golek kok mana pun. Setakat alim, boleh. Setakat alim. Batu pernah berlaku. Bagaimana jin menipu daya. Cuba nak menipu daya seorang wali. Ini bukannya ahli ibadat, bukan ahli abid biasa. Ini wali. Satu hari wali ni tertidur. Tidur malam, nyenyak sangat. Biasanya dia akan bangun sebelum subuh. Dia akan solat dulu, lepas tu kemudian masuk subuh dan sebagainya. Hari tu dia tertidur sampai dekat nak habis waktu subuh. Sampai dekat nak habis waktu subuh. Tak tahulah kerana letih apa ke, tak tahulah pada hari tu. Tidur dia. Tidur sehingga melepasi masuk waktu subuh, tak bangun lagi. Maka iblis ni duduk tengok, syaitan ni duduk tengok. Orang alim ni tak bangun subuh ni. Tak bangun subuh. Macam mana nak buat? Lalu dia pun menyamar menjadi seekor kucing. Dia menyamar jadi seekor kucing. Itulah kata tadi, syaitan jin boleh bertukar wajah. Dia pun menyamar jadi seekor kucing. Lalu dia pun berlari dan dia terkam atas dada wali tadi. Dia terekam, macam pijak atas dada wali, melompat. Jadi bila pijak atas dada wali tadi sedarlah tengah tidur. Dia pun sedar. Tengok waktu sudah pun melepasi waktu awal subuh. Lalu dia pun bangun beristighfar kepada Allah, mandi, ambil wuduk, lalu dia menunaikan solat subuh. Ketika dia tunai solat subuh, kucing tadi duduk sebelah. Syaitan tu duduk sebelah dia. Dia pun rokok, dia sujud, dia salam, akhir sekali beri salam, dia pun memandang ke arah kucing itu. Kata di wali tadi, tengok ke kucing. Wali tu kata, wahai syaitan. Wali ni tahu tu syaitan. Aku nak tanya kamu, mengapa kamu kejut aku subuh? Sedangkan setahu aku syaitan ni kerja dia kalau orang tak solat, lagi dia seronok. Seronok sangatlah tak solat. Macam kita contoh, dia lekakan kita. Leka sangat duduk main dam atau wakaf. Sampai maghrib pun lawat, asar pun tertinggal. Jadi kan syaitan tu suka menyesatkan kita supaya tak menunaikan ibadah. Tapi sekarang, mengapa kamu kejut aku? Kata di syaitan tadi.
Kata di kucing tu dia berupa jadi manusia. Rupa jadi kucing tadi. Dia kata, aku kenal kamu. Kamu ni aku kenal. Aku kenal kamu apa? Jika kamu tertinggal dan kamu tertinggal satu waktu, kamu akan qada selama 40 hari. Kamu akan istighfar, kamu akan zikir selama 40 hari. Menyesali atas tertinggalnya satu waktu. Jadi kerana aku kenal kamu, aku kejut kamu. Sebab daripada kamu duk zikir sampai 40 hari, baik kamu sembahyang subuh. Maknanya tak sebanyak pahala yang 40 hari. Ini maknanya cerdik dah syaitan. Syaitan cerdik. Betullah kita kena waspada dengan godaan syaitan. Sebab itulah beberapa dalam siri keberapa saya sebut, awas, syaitan bukan hanya menyesatkan kita dalam perkara tak baik, tapi syaitan juga akan menyesatkan kita dalam perkara baik. Dalam perbuatan baik yang kita tak sangka, itu adalah hasutan syaitan. Kita tak akan sangka. Melainkan orang-orang yang halus dan seni dari segi memerhati rohaninya, memerhati tipu daya syaitan. Sebab syaitan ni menipu daya sangat licik. Macam baru ni saya sebut, ada syaitan mungkin pergi bisik dengan ustaz-ustaz yang duk sibuk berceram, yang disibuk berkuliah sana, kuliah sini, masjid sana, masjid sini, yang banyak jadual kuliah dia. Maka syaitan mungkin pergi bisik kat dia, Ustaz terimanya orang beri duit envelope, dalam envelope, duit minyak, jangan terima Ustaz. Kalau Ustaz terima, tu makna Ustaz tak ikhlas dalam perjuangan, sedangkan kita kena ikhlas. Jadi baik Ustaz tak terima. Hasutan tu baik tak? Baik. Itu dipanggil hasutan warak, dipanggil tu. Nampak macam warak, tapi tujuan apa? Tujuan nak mematikan perjuangan dan perkembangan ilmu Islam. Bila Ustaz tu tak terima, dia tak ada ma'isyah, dia ada anak isteri. Lalu akhir sekali dia buat keputusan, kalau begitu nampaknya kena tanam pisang lah. Dia pun tanam pisang, buat kebun. Bila buat kebun, tinggal kuliah. Bila tinggal kuliah, itulah syaitan nak. Syaitan tak kisah kebun luas. Yang syaitan kisah, takut ilmu tu luas. Batu kita kena waspada. Nampak macam warak pujukan dia, supaya ikhlas. Jangan terima pemberian. Mana bila kita tak terima duit minyak malam ni, kita tak boleh pergi dah kuliah malam esok. Sebab tak ada duit nak isi minyak dah. Jadi syaitan buat macam mana? Itu kerja syaitan. Betullah saya sebut, awas, syaitan itu sangat licik. Betul kena belajar tasawuf. Duduk depan alim ulama, tengok bagaimana liku-liku belitan-belitan iblis, bagaimana disebut oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Talbisul Iblis. Jadi sebab itu kita kena waspada dengan godaan syaitan. Maka di sana ada satu hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW telah mengkategorikan iblis ini sebagai musuh orang-orang yang beriman. Jadi Nabi dah peringat dah kita. Syaitan ni musuh kamu. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhizuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Jangan jadikan kawan. Jadikan musuh. Syaitan. Datuk ada orang nak tanya, Datuk kalau jin Islam boleh tak kita berbaik dengan dia? Saya nak cerita. Saya pernah bertanya kepada guru saya. Allah yarham. Tuan Guru Haji Hashim. Pasir Tumbuh. Satu ketika, saya nak cerita sikit lah. Saya nak cerita. Satu ketika, pondok saya ni, pondok An-Nur, diserang oleh jin. Serang jin. Tak lama, dia serang tu selama 11 bulan. Hampir setahun. Hari-hari dia serang pelajar kita dengan historia, dengan macam-macam. Ramai sahabat-sahabat yang mahir dalam bidang perubatan Islam dan bidang kejinan itu datang beri pertolongan. Sukarela. Beri pertolongan. Jadi pada satu ketika, saya sedang solat. Sebab masa itu ramai pelajar guru-guru tak tidur malam. Selama lebih kurang dekat dengan 10 bulan tak tidur malam. Jaga pelajar. Jaga pelajar yang sakit, yang boleh sakit tiba-tiba bila-bila masa dalam kelas boleh bertempik. Sama ada laki-laki, sama ada perempuan. Jadi akhir sekali saya solat. Takdir Allah Ta'alanya ketika solat, saya rokok dalam bilik imam masjid Pondok An-Nur lah. Saya solat di situ, lebih kurang pukul 3, 2:30 pagi begitu. Ketika rokok, nampak ada kaki di belakang. Kaki dengan jubah-jubah sekali lah. 4-5 orang. Mana nampak di belakang kaki. Jadi saya tahulah itu memang jin lah. Memang jin. Takkan orang sebab tak ada orang. Jadi akhirnya satu ketika saya tanya Tuan Guru Haji Hashim. Saya pergi ke Kelantan, juga pergi pondok ziarah beliau, tanya. Nak rujuk pada dia macam mana ni nak selesai masalah jin menyerang kawasan pondok ni. Lama sekali ada ketikanya seolah-olah jin ni nak tolong. Lalu saya tanya dia, boleh tak Tok Guru berkawan dengan jin Islam? Kawan dengan jin Islam. Maka Tok Guru kata jangan. Sebab
Kita tak tahu. Walaupun dia tu Islam. Mana kita tahu dia Islam? Boleh jadi dia menipu. Sebab dia kan kaki tipu. Lagikan manusia kita tak tahu kalau dia menipu. Ini kan pula jin. Lalu kalau dia nak berkawan, kata dia, jangan berkawan. Kerana banyak tipu dayanya, banyak penipuannya, banyak pembohongannya. Jadi saya pun taklah. Jadi maknanya nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa tak payah pilih jalan itu. Kita nak rasa hebat apa jin? Kalau jin tu hebat, Allah Ta'ala lantik ramailah nabi-nabi di kalangan jin. Rasul-rasul di kalangan jin. Hebat apa jin? Sebab manusia adalah kejadian yang lebih baik dan lebih mulia berbanding kejadian jin. Jadi kita ni jangan nak pergi tunduk pada dia. Ini kadang-kadang kita takut ke jin. Hakikat sebenarnya kata Isa Daud, dia kata jin tu takutkan kita. Itu style dia. Tapi dah nampak kita takutkan dia pun action lah. Sebab tu kena kita ada ayat-ayat Allah. Bacakan ayat-ayat Allah. Amalkan ayat-ayat Allah. Sebab itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika duduk mengajar dalam Masjid Nabawi, tengah duduk belajar, tengah duduk mengajar, tiba-tiba datang seorang laki-laki, beri salam, lepas tu berkata pada Imam Malik, Tok Guru, saya nak minta tolong sekejap. Saudara perempuan saya dirasuk oleh jin, kerasukan ataupun kesurupan. Jadi adik perempuan ke kakak perempuan saya, saudara perempuan lah, saudara perempuan saya kerasukan jin. Tolong Tok Guru sekejap datang, bacalah ayat-ayat kejampi ke apa supaya lari. Imam Malik kata, aku tengah duduk mengajar ni, tak boleh nak tinggal kuliah ni. Lalu kata Imam Malik beginilah, kamu ambil terompah aku, kamu pergi tunjuk ke jin hak yang merasuk perempuan itu. Lalu lurusnya laki-laki tadi tanya orang, mana terompah Tok Guru? Orang kata tu terompah Tok Guru. Ambil terompah Tok Guru, bawa masuk dalam rumah, tunjuk je kepada wanita yang kerasukan jin tadi, tunjuk terompah Imam Malik. Lari dah jin. Ni kerana apa? Terompah milik orang yang soleh, yang takut dan bertakwa kepada Allah. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita kalau kita nak jin tu tak rasuk kita, tak kacau kita, bahkan dia takut pada kita, maka kita kena jadi orang yang bertakwa. Takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan makhluk takut kepada dia. Tapi siapa yang takut pada makhluk, maka Allah akan menjadikan makhluk tidak takut kepada dia. Jadi takut kepada Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Jadi, Nabi kategorikan iblis, jin, iblis sebagai musuh. Lalu, fattakhizuhu aduwa. Kamu jadikan dia musuh. Jangan nak berkawan-kawan. Jangan nak bersahabat-sahabat. Dengan syaitan, dengan jin. Sebab kita tak tahu. Hak Islam pun kita tak tahu. Betul ke tak betul dia. Jadi kita kena sangat berwaspada. Di antaranya mereka inilah yang akan menyekat jalan-jalan dakwah iblis ni, syaitan ni, yang akan menyekat jalan dakwah, menyumbat saluran hidayah dan mengwas-waskan hati untuk menerima kebenaran. Betul dalam satu hadis Nabi SAW, dalam satu hadis yang walaupun kemudian kita lihat kepada periwayatan hadis ini hadis dhaif lah. Di mana kata Nabi SAW, dan ini tuan-tuan boleh lihat di dalam kitab Al-Ustaz Fatahyakan. Hadis yang sama boleh ambilkan sebagai dalil dalam kitab Ustaz Fatahyakan, iaitu kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'at, iaitu bahtera penyelamat dalam kehidupan para pendakwah. Jadi boleh dilihat di sana. Kata Nabi SAW, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin akan berada di antara 5 kepayahan. Ada 5 kepayahan orang mukmin. Antaranya apa? Mukminun yahsuduhu, iaitu orang mukmin yang dengki kepada dia. Ini cabaran kita dalam dakwah, cabaran umat Muhammad, cabaran kita dalam perjuangan. Yang pertama sekali, apa musuh kita, apa halangan dia? Orang Islam yang dengki kepada kita. Dan bila dia dengki, dia sanggup bersekongkol dengan musuh untuk menyerang kita dan menyerang Islam. Ini kena waspada. Mukmin yang dengki kepada kita. Dia sentiasa mencari jalan. Dengki ni dia akan membesar. Dengki ni dia telur je baru. Bila dia menetas, dia jadi fitnah. Bila dia besar, dia jadi apa? Dia menyerang secara fizikal. Banyak lagi lah dia akan buat. Besar lagi, dia akan memerangi. Jadi telur asalnya apa? Telur asalnya dengki. Sebab tu dengki tu bila bersarang dalam hati kita, pecahkan terus. Penyek dia terus. Supaya apa? Supaya dia tidak membesar.
Bila membesar, dia akan jadi fitnah. Bila fitnah, dia makin jahat. Cari tok bomo, santau sana, santau sini. Kalau dia tak mampu lagi, dia akan besar lagi. Akhirnya, dia membentuk satu gerombolan memerangi kita. Nah, ini mana sebab itu kena waspada dengan orang yang dengki. Jadi cara mana? Baca Qul a'udzu birabbin nas pada setiap pagi. Jangan berlangsung ketika naik matahari, kita pun baca. Selepas pada wirid-wirid subuh lah, baca Mu'awwizataini dengan surah Mu'awwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Insya-Allah Allah Taala akan melepaskan kita daripada orang yang hasad dengki. Sebab kadang-kadang kita tak pasti. Orang dengki ni bahaya. Sebab muka dia tak nampak muka dengki. Kalau nampak muka dengki, ketika dia berdengki tu, hidung luas sebelah ke, telinga sengit sebelah ke, senang kita faham. Kita kenal. Ini biasa. Bercakap biasa dengan kita. Senyumnya senyum yang menawan. Cantik senyum dia. Tutur katanya lembut. Tapi hatinya dengki. Itu kena. Jadi siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong? Allah. Harap kita nak kenal. Mana kita kenal orang dengki? Kadang-kadang orang hak kita tolong. Orang itulah nanti yang dengki kat kita. Kita tolong dia. Dia panggil apa? Anjing tersepit. Melepaskan anjing tersepit. Tahan kira lagi. Sekarang ramai berlaku melepaskan dubuk tersempit. Itu lagi teruk tu. Dubuk tu dah lah tersepit. Dubuk gila pula. Jadi sebab tu kita kena waspada. Nak minta tolong siapa? Minta tolong Allah. Allah yang tahu. Wallahu ala kulli syai'in basir. Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu. Dia yang melihat. Jadi kita bergantung kepada Allah. Minta tolong Allah Ta'ala. Jadi mana pertama sekali halangan kita dalam dakwah dan perjuangan, mukmin, orang-orang Islam yang dengki kepada kita. Sebab itulah di sana Nabi ajar kita, orang-orang tua kita dulu pun berpesan. Dia kata apa ni orang kita berpada-pada. Kita berpada-pada ketika menzahirkan nikmat Allah. Nikmat Allah ni tak zahir pun tak boleh. Kena zahirkan nikmat Allah tapi berpada-pada. Sebab apa? Ketika kita terlampau menzahirkan nikmat Allah, orang dengki mengambil peluang. Jadi sebab itu kita jangan terlalu berlebih-lebih lah. Jangan terlalu berlebih-lebih. Jadi mukmin. Wa munafiqun yabghuduhu. Dan berdepan pula munafik yang marah kepada kita. Yang marah. Itu tuan-tuan yang sedang merujuk buku ni, muka surat 49, tolong betulkan balik tu. Sebab dalam cetakan tu lain. Jadi tolong betulkan balik. Di mana kita akan berdepan dengan munafik yang benci kepada, yang marah kepada kita. Tengok munafik. Munafik asal, tengok dalam dunia kita sekarang. Tengok posting. Asalkan nampak munafik ni, asal ada saja berita nikmat kepada orang beriman, pada orang-orang yang soleh, ada terus komen dia. Ada munafik. Komen dia. Sebab tu saya sebutkan dalam status saya tadi. Sebab ada orang. Saya duduk perhati dah orang ni. Bukan seorang lah. 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang lah. Ramai lah juga. Bila kita posting status, mempertahankan ulama' daripada dimaki, dihina, dicela, macam-macam dikhianati. Kata ulama' ni khianat, kata ulama' ni jahat, macam-macam jenis. Ketika kita bangun membela para ulama', maka datang komen dia. Komen dia kata apa? Jaga-jaga akhir. Jangan berlaku lebih sangat. Kita pun jangan cepat menghukum siapa kita. Nanti kan takut batal pula pahala kita di akhirat. Ambil ke dia. Warak terus dia. Sebab tu saya komenkan tadi. Ini orang panggil warak biawak. Kenapa? Ketika orang memaki ulama', ketika orang tu maki ulama', kamu duduk mana? Mana? Ketika orang maki ulama', orang tuduh ulama', orang cela ulama', macam-macam orang kata ulama', kamu duduk kat mana? Tak nampak apa status kamu tegur orang tu? Jaga-jaga, jangan caci ulama'. Kita ni bukan siapa nak menghukum. Mana ayat warak kamu? Ketika orang caci ulama', kamu, status kamu, cerita tu. Cerita hari ini menghabiskan masa menebang pokok di sekeliling pokok-pokok bunga dalam kawasan halaman. Hari ini menyiram pokok sedikit. Hari ini menghabiskan masa untuk membersihkan kandang kucing Parsi. Itulah status kamu. Ketika mana? Ketika ulama' dimaki. Ketika kami bangun untuk membela ulama', kamu datang dengan ayat-ayat warak kamu. Jangan cela dia, jangan lawan dia, jangan kata apa kat dia. Kalau kita tak jawab, maka musuh-musuh yang menentang Islam
akan terus dapat menguasai dan mempengaruhi ummah sehingga orang ramai akan kata dia betul. Dan ini kita kena berwaspada. Kena waspada. Sebab tu saya sebut orang yang ketika ulama dicela, ulama dimaki, dia tak bela, dia tahu tapi dia tak bela. Ketika kita pula nak membela ulama, dia pula tegur kita, maka orang ni dia panggil warak biawak. Lebih teruk pada biawak. Biawak tu dua alam. Tapi walaupun dia duduk dalam air, dia boleh naik atas darat, dia di kedua-dua alam itu, dia kekalkan identiti dia sebagai biawak. Masa duduk dalam air, biawak. Masa duduk atas darat pun biawak. Cuma aktiviti berbeza. Tapi ini tidak. Ada masa kamu biawak, ada masa kamu warak. Ini masalah dia. Jadi sebab itu, kena pertahankan Islam. Kena pertahankan agama Allah. Kita tak nak juga bercakap kasar ni sebenarnya. Tapi kadang-kadang itu, kerana orang yang menentang Islam itu terlalu kasar. Jadi, di sana umat Islam perlu tegas membela agama Allah Ta'ala. Jadi, waspada dengan munafik. Yang asal ada ruang, terus mereka mengambil ruang untuk mencaci maki Islam, caci maki para alim ulama. Jadi maknanya itu munafik. Munafik yang duduk bersekongkol dengan orang-orang kafir. Muka nampak makan muka Islam, macam muka Islam, tapi agenda kafir, iaitu untuk meruntuhkan agama Allah, memadamkan cahaya agama Allah, memerangi orang-orang Islam. Jadi waspada. Munafik ini pun jenis payah nak kenal kan? Jadi kita nak kenal cara mana? Tadilah kadang-kadang Allah jadikan ada goncangan dalam parti. Kita bertembung dengan orang-orang kafir, masa ketika itu akan zahirlah munafik, kerana dia akan pergi belah orang kafir, akan tolong kafir menyerang kita. Kalau tak ada goncangan macam tu, kita payah nak cam mana munafik. Rupa-rupa nak celah sah kita. Jadi sebab itu kita kena waspada dan beringat. Kemudian yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu, yang akan memerangi kamu nanti, orang kafir yang sentiasa mencari ruang memerangi kamu. Hak kafir itu memanglah, asal ada ruang dia akan perangi kita. Bila waktu dia akan perangi kita, dia akan bully kita, waktu dia nampak kita lemah. Sebab itu umat Islam, negara Islam mesti menunjukkan kehebatan persiapan ketenteraan. Kena kuat. Kena tunjuk kekuatan, kena cukup peralatan ketenteraan. Bukan tujuan nak perang, tujuan supaya tidak diperangi oleh orang-orang kafir. Sebab bila dia nampak kita kuat, dia tak berani nak perang. Jadi sebab itu kafir yang sentiasa memerangi. Yang keempat, wasyaitanu yudilluhu, syaitan yang sentiasa berusaha nak menyesatkan kita. Ini syahid kita. Maknanya benda yang kita bincang malam ni, syaitan yang menyesatkan kita. Syaitan setiap masa duk cari ruang. Nak menyesatkan kita pada jalan Allah. Asyaitanu qa'ada li bani Adam biturukin. Dalam satu hadis Nabi sebut, syaitan duduk tunggu jalan-jalan anak Adam. Anak Adam ni nak lalu kok mana? Dia tunggu situ. Di persimpangan jalan tu. Kita nak lalu jalan ibadah, disekat jalan ibadah. Kita nak lalu jalan hijrah, disekat jalan hijrah. Kita nak lalu jalan jihad, disekat jalan jihad. Tujuan dia apa? Tak nak kita ni beramal dengan Islam. Ini syaitan. Dia cari jalan. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, beringat dengan syaitan. Sebab kadang-kadang dia membisikkan perkara yang jahat dan kadang-kadang membisikkan perkara yang baik. Perkara baik pun dibisik ke. Supaya menjadi lara amalan kita. Kemudian yang akhir sekali, wa nafsun tanazi'uhu, iaitu nafsu yang sentiasa berusaha mengalahkan kita. Jadi kena ingat nafsu kita yang duduk dalam. Ini hak tak dapat nak elak. Kerana apa? Kerana dia duduk bersama dengan kita. Jadi kerana itu, kita kena cari jalan bagaimana nak menguasai dan untuk kita mengalahkan nafsu. Jadi sebab itu, mudah-mudahan kita semua dapat berjaga-jaga. Jadi kalau Nabi, Isra' dan Mi'raj, Nabi berdepan dengan godaan syaitan, maka kita semua akan berdepan dengan godaan syaitan. Al-Imam Al-Ghazali telah menggolongkan rayuan syaitan dalam senarai Aqabatul Awaiq, rintangan-rintangan yang menghalang ibadah kepada Allah, sebagaimana yang jelaskan oleh Syekh Dahlan dalam kitabnya Sirajut Talibin, iaitu syarah kepada Minhajul Abidin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat berwaspada dengan segala cabaran-cabaran yang ada. Jadi nanti kita akan lihat lepas ini dalam buku ni bagaimana syaitan nak menarik kita. Mana kita nak bincang lagi pasal syaitan. Macam mana seninya dia nak menarik kita. Dia tak tarik terus. Macam kita macam kita orang mancing lah. Orang mancing bila umpan makan, dia tak sentak terus begitu. Dia cuma nak lekatkan mata kail. Lepas tu nak tarik, beransur-ansur. Kalau ikan tu kuat pula, biarkan dia pergi dulu, tarik sikit. Dia pergi lagi, tarik lagi. Supaya ikan tu letih. Maka begitu syaitan. Dia tidak sekaligus. Dan dia study kita ni. Dia ada file tu. Setiap kita ada file. Dia pejabat pengurusan syaitan. Dia ada file dia.
Jadi dia boleh bincang ini hari ini macam mana perkembangan, indeks kejayaan menipu kita. Jadi semua tu dia akan buat. Jadi insya-Allah kita mudah-mudahan kita dapat bincang kitab ini satu persatu, Isra' dan Mi'raj. Jadi kita hari ini dah 45 hari bulan, maka kita ada lebih kurang 5, ada lebih kurang berapa hari lagi? Kita ada 10 hari lagi. Begitulah. 11 hari lagi. 9 hari lagi untuk kita dalam gelombang yang kedua ni, dalam setakat sekatan baru ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa banyak-banyak supaya setakat yang ditetapkan itu saja. Sebab virus ni pun sebagaimana saya sebut semalam, makhluk Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, angkatkanlah dia daripada kami. Allahumma rfa' min hazihil ardi wa bala'. Ya Allah, engkau angkatlah daripada bumi ni bala, wabak dan sebagainya. InsyaAllah kita mohon kepada Allah. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mohon kemaafan daripada tuan-tuan semua kerana saya iklankan semalam dalam poster Facebook saya. Kita akan bersiaran pada pagi tadi pukul 9.30 kuliah duha, siri yang ke-10. Tapi kerana pagi tadi ada beberapa halangan dari segi teknikal, kerana telefon yang saya guna ni duk sangka saya cas, duk sangka dia masuk. Dekat dengan pukul 9.30 tengok-tengok tak masuk, kosong langsung. Rupanya plug tak on. Jadi insya-Allah tak switch on. Jadi mana insya-Allah kita sambung esok kuliah duha siri yang ke-10, iaitu hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman yang dah berlaku dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan juga boleh ikuti dalam YouTube yang telah saya upload, yang telah saya masukkan di sana. InsyaAllah sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.